Hai semua, Assalamualaikum. So in this second hour, okay, we will continue about carbohydrate. Okay, kita akan sambung lesson dengan carbohydrate. Okay, dan apa yang awak kena faham dalam lecture ini, dalam nota ini adalah awak kena mengetahui beberapa jenis karbohidrat, termasuklah kumpulan-kumpulan karbohidrat seperti monosaccharide, okay, which is the monomers atau apa kita kata basic unit yang paling asas bagi karbohidrat. Okay, di mana awak kena bezakan antara monosaccharide daripada kumpulan aldose dan monosaccharide daripada kumpulan ketose sugar. Okay, yang kedua, apabila monomer of monosaccharide ni combine ataupun bergabung, dia akan jadi disaccharide. Okay, disaccharide molecule. Okay, and lebih daripada dua monomers pula dia akan membentuk, okay, ia akan membentuk polysaccharide seperti starch, glycogen dan juga cellulose, ya. Okay, starch tu kanji, ya, kanji. Dan dia dalam tumbuh-tumbuhan lah. Okay, and kita tengok the organic molecule for carbohydrate, ya. Dia ada komponen apa? Yang pertama, dia ada carbon, hydrogen and oxygen dalam ratio, dalam nisbah 1:1. Okay, dan empirical formula, okay, CH2ON dengan N adalah bilangan nombor karbon. Jadi kalau kata kita ambil contoh glukos, okay, glukos adalah karbohidrat dengan 6 karbon. Okay, 6 karbon. So macam mana kita nak tulis molecular formulanya? Daripada empirical formula ni kita boleh keluarkan molecular formula. Maksudnya 6 karbon ada 6, jadi H akan darab dengan 2 akan darab dengan 6, dapatlah 12, dan O dia 6 lah. Okay, boleh faham? Itu contoh, ya. Kalau kita ada triose sugar, okay, seperti G3P, okay, molekul dengan 3 karbon, so C3H akan darab dengan 3. Okay, so 2 darab 3 dapatlah 6, dan oksigen ada 3. Boleh faham? Dan kalau kita ada pentose sugar seperti ribose sugar, okay, ribose ada 5 karbon. Okay, so kita ada 5 karbon. Okay, so C5 lah, ya, dan H adalah 10 dan O adalah 5. Okay, boleh faham? Alright, next, okay, seperti yang dikatakan tadi, okay, monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Okay, monosaccharide ni apa maksud dia? It is a simple sugar, the basic unit. Okay, unit asas bagi karbohidrat. Okay, and all monosaccharide sweet tasting ni sifat-sifat, ya, ataupun karakteristik of monosaccharide, semuanya berasa manis. Okay, larut dalam air. Okay, can be crystallized, boleh membentuk solid, ya, dan they are reducing sugar. Okay, apa maksud reducing sugar? Okay, reducing sugar is the sugar that can convert ataupun kita kata menukarkan warna Benedict solution daripada warna biru, okay, Benedict solution daripada warna biru kepada warna red brick, okay, warna merah bata. Okay, Benedict solution, larutan Benedict ini dapat bertukar menjadi warna red brick. Okay, kalau kita campur, mix dengan reducing sugar. Okay, and monosaccharide ni dia ada kumpulan berfungsi, iaitu carbonyl group dan juga beberapa hydroxyl group dalam komponen strain, dalam komponen chain, dalam bentuk straight chain. Okay, so bila kita nak lukis structural formula untuk karbohidrat, okay, katakan kita ambil contoh glukos. Okay, ambil contoh glukos. Okay, glukos is a molecule of 6 carbon. Okay, yang ni kita memang kena hafal lah, ya. Ada 6 karbon. Okay, yang pertama. Yang kedua, glukos juga adalah sejenis sugar yang aldose, di mana dia punya carbonyl group dia berada dekat terminal. Okay, berada pada hujung rantai. Okay, dan dia juga ada beberapa hydroxyl group, di mana hydroxyl group pada carbon number 3. Okay, sorry, carbon number 4. Okay, carbon number 4 di sini, ya. So, sini carbon number 1, 2,
Okey, 3, 4, 5 dan 6. Okey, pada karbon nombor 3, OH dia, okey, the hydroxyl group dekat sebelah kiri, left side. Okey, boleh faham? Okey, so macam mana kita nak classify, nak melukis glukos ini? Yang pertama, ingat dia punya bilangan karbon. Okey, kedua, identify sama ada dia aldose ataupun keto sugar. Dan ketiga, hydroxy group dia. Okey. Alright, for example, saya bagi contoh. Okey, karbon, 6 karbon kita dah label tadi, 1 hingga 6. Okey, untuk aldose pula, okey, kenapa namanya aldose sugar? Sebab carbonyl group berada pada carbon number 1. Okey, ataupun kita kata at the terminal carbon, okay, in the straight chain. Okay, and kat sini hydroxy group dekat carbon number 3 berada dekat sebelah kiri, and the rest akan berada di sebelah kanan. Okay, boleh faham? Okay, so glucose is a type of aldoses ataupun aldose sugar. Okay, ini bila kita lukis dalam bentuk straight chain. Okey, yang ini hanya kita nak recall balik ya, hydroxy group, carbonyl group. Okey, macam mana nak tulis carboxyl group. Okey, carboxyl group, C double bond OH kan. Okey, kalau awak lukis, awak expand, awak akan dapat macam ni kan. Okey, kalau carbonyl pula, C double bond O dan H. Okey, itu bezanya carbonyl dan carboxyl group. Alright. Type of monosaccharide, okay, yang ni saya dah ajar tadi. Okay, tengok berapa carbon skeleton. Okay, tengok lokasi carbonyl group. Okay, kita tengok contohnya untuk triose, sugar dengan 3 carbon. Okay, tengok carbon skeleton dia ada 3. Okay, dalam chain ada 3. Tetrose maksudnya ada 4. Okay, pentose ada 5. Okey, ada 5, ada karbon 5, dan hexose ada 6 karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, yang kedua, location of the carbonyl group. Okey, monosaccharide sama ada aldose ataupun ketose. Okey, apa maksud aldose? Maksudnya okey, kedudukan ataupun carbonyl group tadi dekat terminal carbon ya, dekat carbon terminal. Terminal maksudnya carbon yang di hujung rantai. Kalau ketose, carbonyl group dekat sama ada carbon nombor 2 ke carbon nombor 3. So maksudnya dia dalam in the chain ya, dalam chain, bukan dekat terminal carbon. So if the location of carbon, okey, ni saya dah cerita tadi. Okey, kita ambil contoh ya. Okey, aldose sugar, carbonyl group at the terminal carbon dekat hujung. Okey, dan kalau kita sugar, contohnya dia punya carbonyl group ni dekat dalam rantai ya, carbon nombor 2 boleh jadi, carbon nombor 3 pun boleh jadi. So kita ambil contoh fructose. Okey, the monomer, the isomer for glucose. Okey, fructose masih lagi 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Cuma kat sini carbonyl group dia dekat carbon number 2. Okey, ni contoh-contoh lah. Okey. Okey, what is meant by reducing sugar? Okay, reducing sugar, it can change the color of Benedict solution. Okay, from the blue to red brick ataupun brick red. Brick red ke red brick? Oh, saya tak sure lah. Okay, tapi merah bata lah kita panggil kan. Okay, red brick. Contoh lah kan. Okay, next. Okay, ni contoh-contoh tadi. Okay, ni contohnya Benedict solution daripada warna biru kepada brick red. Okay. Okay, so dalam bentuk straight chain of the monosaccharide tadi juga boleh bertukar menjadi bentuk yang kita panggil bentuk ring form. Okay, bentuk ring form.
bentuk ring form. Okey, ring form. Dan dia adalah reversible, ya. Sebab apa? Bila dia nak jadi bentuk ring form ni, ia adalah lebih stabil, ya. Sebenarnya dia lebih stabil. Okey, so untuk glukos, kita tengok, ya, glukos can exist in the two form, alpha glucose ataupun beta glucose. Why? Due to the position of its OH at carbon number 1. Okay. So daripada straight chain ni semua asalnya tadi. So kita tengok carbon number 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. So kat sini apa yang berlaku adalah untuk membentuk, ya, daripada straight chain ni nak bentuk ring form, carbon number 5 ini kena form bond dengan carbon number 1. Okay, dia mesti form bond. So maksudnya kalau kita tengok daripada ring form ni, carbon number 1 kat sini, 2 kat sini, 3, 4, 5 dan 6. Okay, nanti carbon number 5 ni dia akan pusing dan dia akan bentuk ikatan dengan carbon number 1. Okay, forming bond. Okay, so kat sini ni, actually this is oxygen of hydroxyl group from carbon number 5. Okay, so it will form bond dengan carbon number 1. Carbon number 1 tadi ada double bond kan. So double bond tu akan hilang. So dia akan bentuk bond dengan oksigen daripada carbon number hydroxyl, oksigen ataupun oksigen daripada hydroxyl dekat carbon number 5. Okay, carbon number 6 akan extended dekat luar lah. Okay, boleh faham? Okay, cuma dekat sini, okay, bila dia dah bentuk ring form, OH dekat carbon number 1 ni, dia boleh berada dekat sebelah bawah. So, molekul ini kita akan panggil alpha glucose. Okay, dan untuk carbon number 1 ni, untuk OH kalau dia berada dekat carbon number 1 ni, berada sebelah atas, kita akan panggil dia beta glucose, ya. Sorry, bukan alpha, beta glucose. Okay, boleh faham? Alright. What about pentose sugar? Pentose sugar ada 5 bilangan karbon. Okay, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, carbon number 5 extended out from the ring. Okay, dan pentose sugar ada 2 isomer iaitu ribose dan juga deoxyribose. Okay, saya nak tunjuk sikit dekat awak. Okay, tentang isomer ni. Okay, isomer ni kalau kita nak tengok untuk pentose sugar, dia ada isomer ribose dan deoxyribose. Okay, kalau untuk glukos pula, ya, glukos kita akan fokus kepada alpha glukos, beta glukos, dan selain daripada itu, untuk hexose sugar juga kita ada seperti glukos, fruktos dan galactose, ya. Okey, cuba kita tengok kat sini, kita tengok. Okey. Alright. Okey, ni tadi. So, okey. Untuk carbon hexose sugar. Okey. Hexose sugar, okey, dia akan ada 6 karbon kan. So C6, H12, O6. Okay. So it can be isomer alpha glucose, beta glucose. Okay. Kemudian dia juga boleh membentuk fructose. Okay. Apa beza fructose dan galactose ni? Okay. Dan satu lagi isomer untuk hexose sugar adalah galactose, ya. Okay. Glucose, fructose dan galactose. Okey, semuanya ada 6 karbon, 12 hidrogen dan juga 1 oksigen. Tapi apa yang bezanya adalah when they form ring form, bila membentuk ring form macam ni, kalau kita lihat OH dekat karbon number 1 akan berada dekat bawah untuk alpha glucose. Dan OH dekat carbon number 4 ni berada dekat bawah juga. Okey, saya ada satu teknik untuk ingat, ya, macam mana kita nak lukis bentuk ring form ni. Okey, yang 6 segi. Okey, 6 segi macam ni kita panggil bentuk Pyrenees shape.
Okey, macam mana kita nak lukis alpha glukos dan beta glukos? Okey, pyranose shape ni. Okey, pyranose ya. Okey, so macam mana nak ingat? Okey. Untuk alpha glukos, okey, cara mengingatnya adalah okey, ini adalah down. Betul tak? Down. Okey, OH down. Dekat carbon number 2 pun down. Okey, down. Carbon number 3 up. Oksigen hydroxy group berada pada kedudukan atas dan dekat carbon number 4 adalah down. Dekat carbon number 5 kita tak payah letak dan carbon number 6 dekat up. Okey. So cara nak ingatnya kita letak D U D U. So D dulu. Ingat bentuk pyranose untuk alpha glukos. Okey, pyranose shape sugar untuk alpha glukos adalah D dulu. Faham? Okey, while untuk beta glukos pula, okey, sini dia punya kedudukan OH dia up, sini kedudukan OH dia down. Okey, sini up, sini down. Okey, dan sini up. So untuk pyranose, okey, pyranose shape of apa nama ni, of beta glukos. So kita boleh ingat U. Okey, D, U, D, U. So, U dulu. Yang ni untuk beta glukos. Boleh faham? Okey. Alright, kita tengok untuk fructose pula. Satu lagi isomer kepada glukos tadi. Okey, adalah dia ada 6 karbon. Okey, cuma bentuknya dia akan menjadi bentuk ring ni macam mana? Dia akan menjadi 5 segi dan 5 segi ini kita panggil furanose. Okey, sugar bentuk 5 segi. Okey. So fructose ni kita tak perlu sedetail untuk glukos lah. Okey, kalau awak nak fahamnya kedudukan dia punya extended carbon nombor 1 dan 6 ini berada dekat luar daripada ring. Okey. Boleh faham? So untuk cara mengingat OH naik turun ni awak boleh juga buat macam saya buat tadi. Okey. Sini kita ada down OH, up OH. Okey, up OH, down OH. Okey, sini up OH. Betul tak? Okey, you all boleh buat sendirilah. Mungkin awak nak buat D plus U. Okey, lepas tu U, D, U. Okey, untuk cara mengingat kedudukan hydroxy group. Okey, next. Fructose. Okey, ni. Okey, dan satu lagi galactose. Okey, galactose pula. Okey, kat sini kalau kita tak lukis H pun kita understood lah bila dia ada bond macam tu. Dia tinggal kosong, maksudnya di situ H. Okey, so cuma beza dia. Okey, ni galactose ni. Okey, ini actually adalah OH di atas beta kan. So beta galactose. Ini sebenarnya gambar bagi beta galactose. Okey, tetap ada 6 karbon. Okey, cuma dekat carbon number 4 dia, okey, carbon number 4 ni OH nya berada dekat sebelah atas. Okey, so dekat sini memang dia tetap untuk OH dekat carbon number 4 ni dia memang tetap berada di sebelah atas. Cuma OH dekat carbon number 1 je boleh turun naik ataupun bawah. Kalau OH dekat carbon number 1 di bawah, so jadilah dia alpha galactose. Okey, boleh faham? Alright. Importance of monosaccharide. Okey, kepentingan monosaccharide. Kita tahu sifat dia tadi dia larut air. Betul, monosaccharide larut air. Okey, dia adalah sumber kepada cellular respiration. Yes, some people said that 1 teaspoon of sugar swallowed dry can cure the hiccup. Okey, contohlah ya. Okey, so kegunaan biasanya okey, kalau kita lihat orang yang macam lapar ke ataupun hypoglycemia ke kan, kita bagi dia makan air gula sebab glukos ni adalah the simplest sugar form. Okey, dan ia juga ya adalah satu sumber kepada cellular respiration. Maksudnya sel kita nak buat energi dalam bentuk ATP, substrate adalah dalam bentuk glukos. Okey, boleh faham? That's all untuk
monosaccharide. Okay, thank you very much.